Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari matematik KSSMT kata 5 bab 4 percukaian. Kita akan membincangkan standard kandungan 4.1 percukaian dan standard pembelajaran 4.1.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan percukaian. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 115 sehingga 117. Bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan percukaian? Langkah kita yang pertama adalah dengan memahami masalah. Iaitu kita baca soalan dan kita fahami dahulu apakah jenis cukai yang terlibat. Kemudian langkah yang kedua, kita merancang strategi, di mana dalam merancang strategi ini kita akan perlu lihat kepada jadual ataupun kadar cukai yang diberi. Langkah yang ketiga, kita melaksanakan strategi tersebut dengan membuat pengiraan dan pastikan kita menunjukkan langkah demi langkah dengan teratur dan tertib. Dan akhir sekali, kita membuat kesimpulan, iaitu dengan menunjukkan jawapan akhir kita. Baiklah, seterusnya mari kita lihat contoh soalan. Soalan ini diambil daripada contoh 11, muka surat 115 buku teks. Sabrina mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM30,633 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM230 pada tahun tersebut. Jadi kita lihat soalan A, berapakah jumlah rebat cukai Sabrina? Jadi kita lihat kepada maklumat yang diberi dalam soalan, kita perlukan pendapatan bercukainya iaitu RM30,633 dan juga zakat RM230. Jadi kita dapati bahawa rebat cukai pendapatan ada dua. Yang pertamanya adalah rebat RM400 untuk pendapatan bercukai yang kurang daripada RM35,000 setahun. Dan rebat yang kedua adalah sebanyak bayaran zakat. Jadi kalau kita lihat di dalam soalan, pendapatan bercukai Sabrina adalah RM30,000, iaitu pendapatannya kurang daripada RM35,000. Jadi dia layak mendapat rebat RM400. Kemudian dalam masa yang sama, dia juga membayar zakat sebanyak RM230. Jadi dia layak untuk mendapat sebanyak bayaran zakat tersebut. Jadi jumlah rebat bagi Sabrina adalah 400 tambah 230, maka jumlah rebatnya adalah RM630. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan bahagian B. Cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Sabrina. Untuk menjawab soalan berkenaan dengan cukai pendapatan, kita akan menggunakan jadual. Perkara pertama yang perlu kita ketahui adalah pendapatan bercukainya. Jadi di sini diberi RM30,633. Kemudian seterusnya kita akan lihat jadual cukai. Jadual ini akan diberi di dalam soalan. Jadi di sini adalah pendapatan di antara RM20,001 sehingga RM35,000. Di mana RM20,000 yang pertama adalah 150 dan nilai yang berikutnya iaitu RM15,000 berikutnya adalah pada kadar 3%. Jadi di sini kita akan lihat cukai dasar iaitu RM20,000 yang pertama kita ambil daripada jadual RM150. Kemudian baki seterusnya iaitu kita tolak RM30,633 ditolakkan dengan RM20,000 yang pertama, kita dapat RM10,633 dan didarabkan dengan kadar 3% seperti yang ada di dalam jadual cukai. Dan jumlahnya adalah RM318,99. Jadi langkah seterusnya adalah kita perlu dapatkan jumlah cukai yang perlu dibayar, iaitu kita tambah cukai dasar dan baki berikutnya ini. Dan kita dapat RM468,99. Jadi sebelum itu, Sabrina ada rebat. Jadi kita lihat rebatnya. Seperti soalan A seperti tadi, jumlah rebatnya adalah RM630. Maka jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Sabrina adalah kita akan ambil jumlah cukai dan kita akan tolakkan dengan rebat. Dan kita dapati bahawa nilainya adalah negatif RM161.01. Jumlah cukai adalah negatif, maka
Sabrina tidak perlu membayar cukai pendapatan. Maka jumlah cukai pendapatannya adalah RM0. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh soalan yang kedua. Soalan ini diambil dari contoh 13, muka surat 117 buku teks. Encik Ko telah menggunakan 150 kWh elektrik pada bulan November. Diberi bahawa penggunaan yang melebihi 600 kWh dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Jadual di bawah menunjukkan bil elektrik rumah kediaman Encik Ko pada bulan November. Ini kita lihat soalan A. Hitung nilai X, nilai Y dan nilai Z. Jadi kita lihat pada jadual. Ini merupakan jumlah elektrik yang telah digunakan oleh Encik Ko pada bulan November dan telah dipecahkan mengikut blok tarif. Iaitu 200 yang pertama, 100 berikutnya, 300 berikutnya dan 50 yang seterusnya. Kalau kita lihat, untuk mengira nilai X di sini, kadarnya adalah 0.334. Jadi kita akan ambil 100 dan didarabkan dengan kadar. Kita dapat RM33.40. Jadi itu adalah amount bagi nilai X. Kemudian untuk nilai Y pula, blok beratanya adalah RM300 dan kadarnya adalah 0.516. Jadi kita akan darab. Dan jawapannya adalah RM154.80. Kemudian untuk amount Z, blok pro rata adalah 50 dan kita akan darab dengan kadarnya 0.546 dan jawapannya adalah RM27.30. Jadi ini adalah nilai untuk X, Y dan Z. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan B. Hitung jumlah bayaran yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Kalau kita lihat pada dalam soalan, penggunaan yang melebihi 600 kWh dikenakan cukai perkhidmatan. Jadi di sini kita lihat penggunaan yang tidak dikenakan cukai adalah 200, 100 dan juga 300. Bermaksud 600 unit yang pertama. Jadi kita akan ambil RM43.60 tambah dengan nilai X dan tambahkan dengan nilai Y sebagaimana yang kita dapat pada soalan A sebentar tadi. Jadi kita tambahkan ketiga-tiga amount ini. Maka jawapan kita adalah RM231.80. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan bahagian C. Hitung cukai perkhidmatan yang dikenakan dalam bil elektrik bulan November. Jadi dalam soalan telah dinyatakan bahawa cukainya adalah 6% yang dikenakan apabila melebihi 600 kWh. Jadi di sini unit yang dikenakan cukai adalah pada 50 unit yang terakhir di mana kadarnya adalah 0.546. Jadi kita akan dapatkan nilainya iaitu RM27.30 yang kita telah pun dapat nilai Z-nya pada soalan A sudah tadi. Kemudian kita darabkan dengan kadarnya 6%. Maka jumlah cukainya adalah RM1.64. Baiklah, itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Bagi menguji pemahaman, bolehlah menjawab soalan latihkan diri 4.1D muka surat 118. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya.